السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin muslimat, tuan-tuan, hadirin hadirat, mukminin mukminat. Pertama dan selama-lamanya kita melafazkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jal yang menghidupkan kita setelah mematikan kita. Kepada Allah jua kita akan dikumpulkan dan dikembalikan pada hari dibangkitkan manusia dan seluruh makhluk untuk dihitung dan dihisap pada hari kiamat nanti. Kita sambung daripada bab yang berikutnya, bab 133. Kuliah yang lepas 2 minggu sebelum ini kita pada bab 132. Bab yang berikutnya 133, babul muzah, bab bergurau, 133, hadis nombor 264 pada muka surat 290. Bab 133, hadis 264, muka surat 290. Kita tengok hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam bab ini. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ba'd nisa'ihi wa ma'ahunna Sulaim faqala ya anjashah ruwaidan sawqaka بالقوارير قال أبو قلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه قوله سوقك بالقوارير. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Tengok terjemahan hadis. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada sebahagian isteri-isteri baginda bersama dengan mereka Sulaim. Sulaim, yakni ibu dia lah, ibu kepada Anas bin Malik. Lalu baginda bersabda, wahai Anjashah. Salah seorang sahabat Nabi ini nama dia Anjashah. Nanti kita cerita sikit apa dia punya perwatakan dia. Nabi sebut kepada Anjashah ruwaidan. Ruwaidan slow, perlahan, bertenang. Sawqaka bil qawarir, nanti pecah bekas kaca. Abu Qilabah berkata, Nabi memberikan suatu ucapan yang sekiranya ucapan itu diucapkan oleh kita, kita pasti menjadikan ucapan itu sebagai gurauan. Ucapan yang dimaksudkan oleh Nabi itu ialah yang dimaksudkan oleh Abu Qilabah, yang kalau kita cakap tu dia jadi bahan gurauan, iaitu qawarir, bekas kaca. Bekas kaca ni dia merujuk kepada wanita. Nabi gunakan kiasan bekas kaca. Tapi yang Nabi maksudkan dalam hadis ini ialah wanita. Baik, kita kena tengok sedikit latar apa dia ni cerita ni. Anjashah
ialah penyanyi Nabi. Siapa Anjashah ni? Singa, penyanyi. Kalau kita nak sebut arti bolehlah juga. Anjashah orang yang mahir di dalam syair. Sebahagian terjemahan dia kata puisi lah. So pada zaman Rasulullah, di kalangan sahabat ni dia ada watak masing-masing, dia ada kelebihan. Kita pernah mendengar Hassan bin Thabit. Mungkin tuan-tuan pernah baca buku sahabat yang bernama Hassan bin Thabit. Dia merupakan pemidato Nabi. Nabi ada khatib, orang yang petah bercakap ni, nama dia Hassan bin Thabit. Dia punya tugas dia berkhutbah atau berpidato. Boleh jugalah kalau kita nak kata sajak syair ni, untuk menjawab syair orang kafir yang hina Nabi. Orang kafir karang syair hina Nabi, sindir Nabi. Nabi akan kata, Hassan, bangkit dan jawab syair. Pada zaman itu orang yang boleh syair ni dianggap selebriti lah. Selebriti, terkenal. Sebab itu kalau kita tengok pada zaman Nabi tu, di Pasar Uqas, kalau kita pergi sekarang pun ada Pasar Uqas, tempat orang mari baca syair. Iaitu tempat orang mari berhibur lah. Kan masa tu kita tak ada televisyen, tak ada kemudahan macam sekarang ni. Jadi orang yang boleh syair ni dianggap tokoh lah, dianggap macam pujaan ramai lah. Jadi Hassan bin Thabit ni dia pemidato Nabi. Dia watak dia, kelebihan dia di situ. Dia punya kelebihan ni, kalau kita tengok Hassan bin Thabit, dia memang pandai bersyair atau pandai berpidato ni sebelum daripada dia masuk Islam. Dia memang pensyair, penyajak, sastrawan Arab sebelum dia masuk Islam. Dia bukan pandai ni lepas dia masuk Islam, sebelum dia masuk Islam. Jadi bila dia masuk Islam, syair-syair dia itu memuji Islam, memuji Nabi, mengangkat, membela Nabi. Itu kelebihan yang ada pada Hassan bin Thabit. Demikian Anjashah ni, dia pandai menyanyi puisi ni. Kelebihan masa tu, dan sekarang ni tuan-tuan boleh tengok di YouTube, ada video-video tu. Unta ni bila dia menyanyi, dia macam ada satu rangsangan untuk dia berjalan laju. Tuan-tuan boleh search, masih ada dia ni, sebahagian orang Arab ni dia menyanyi, yang menyebabkan bila unta tu dengar, dia jadi laju, kuat dia punya pergerakan dia. Jadi Anjashah ni dia menyanyi itulah, terutamanya ketika pergi berperang. Dia punya core dia ni lebih kepada core armor diraja, kan, bahagian pancaragam ni, yang mana bila dia menyanyi, dia bernasyid lah, berpuisi ni, kuda atau unta ni dia akan laju. Di atas unta ni ada haudasi, dia panggil, macam kemah, yang mana isteri-isteri Nabi duduk dalam kemah tu. Ini juga yang kalau kita baca, bagaimana boleh tertinggalnya Aisyah sehingga terbitnya peristiwa fitnah. Kan? Wanita ni dia duduk dalam tu lah, dalam kemah atas unta tu, yang tuan-tuan boleh tengok atas unta tu, dia letak kemah, duduk dalam tu. Jadi bila Anjashah ni menyanyi, unta tu akan laju dia punya pergerakan dia, menyebabkan
haudasi ni ataupun kemah ni akan tergoyang-goyang, menyebabkan boleh terjatuh. Tu yang Nabi kata ruwaidan, menyanyi tu bagi tune tu bagi slow sikit. Sat lagi unta ni derah, terbalik habis. Wanita-wanita yang duduk atas unta tu. Itu maksud ruwaidan. Sauqaka qawarir. Nyanyi bagi steady sikit. Sat lagi derah sangat, sat lagi terbalik habis. Kan? Itu apa yang Nabi SAW sebut kepada Anjashah. Kemudian apa isunya? Isunya pada perkataan qawarir. Qawarir ni artinya apa dia ni, perempuan. Nabi istilahkan sebagai bekas kaca. Sesuatu yang mesti di kiasan bekas kaca ni mesti kita jaga bagi elok. Dia sensitif. Dia cantik, dia menyinar. Bekas kaca ni, sebab situ orang buat perhiasan, orang letak bekas kaca kan, pasu dan sebagainya. Tetapi masalahnya dia mudah pecah. Kiasan tu dia mudah pecah. Artinya sensitif. Dia sensitif. Tapi Abu Qilabah kata kalau perkataan Nabi sebut itu mungkin menjadi bahan gurauan kita. Artinya mungkin kita bergurau, wanita ini dijadikan sebagai bahan gurauan kan. Selalu kita kalau kita nak bergurau, kita kena pilihlah perkataan yang kita nak gunakan. Kerana apabila ada bab bergurau ni, nombor satunya hukum bergurau ni boleh, harus. Ada di kalangan ulama yang menghukum bergurau ni sunat. Makna kalau kita bergurau ni kita dapat pahala. Itu maksud sunat tu. Tetapi sebahagian kata dia tak pergilah sampai kepada bersunat. Maknanya hukum sunat bergurau ni, tapi dia lebih kepada harus. Maknanya dibolehkan. Kita ada 5 hukum: wajib, haram, wajib, sunat, makruh, harus kan. 5 hukum tu wajib, sunat, apa lagi? Wajib, sunat, makruh, haram, harus. Jadi duduk di mana bergurau ni? Kalau tuan-tuan kata wajib, ini bergurau tak dosa. Pasal apa? Wajib. Kalau kata sunat, digalakkan lah. Duk edak kita kena bergurau pasal apa ni? Saja buat amalan sunat. Kalau kita kata haram, dosa banyak hamba ni, duk gurau kan. So dia kata yang daripada 5 hukum ni, dia kata haruslah. Harus ni artinya kita nak bergurau pun boleh, kita tak mau bergurau pun tak apa. Satu orang kalau dia bergurau dalam kadar yang patut, tak ada masalah. Kalau dia tak pernah bergurau, dia jenis orang yang tak suka melawak, pun tak ada masalah. Kan? Pun tak jadi satu dosa lah, tak jadi satu kesalahan lah, kerana benda harus. Benda yang buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Itu apa yang disebut sebagai harus. Baik. Kemudian kita tengok pula apa yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan dawabit ataupun guideline untuk kita bergurau ni. Kan? Kalau tuan-tuan tengok di dalam hadis yang 265 tu, tuan-tuan tengok hadis 265 tu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Yakni mereka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Tuan boleh bergurau senda dengan kami. Innaka tuda'ibuna. Lalu Nabi kata, dia berkata, ya Rasulullah, engkau bergurau dengan kami. Lalu Rasulullah kata, inni la aqulu illa haqqa. Ya, aku bergurau, tapi konten gurauan aku itu haqqa. Aku tak berbohong dalam bergurau. So, dawabit yang pertama, di dalam gurauan tidak boleh ada unsur menipu. Kita boleh bergurau,
Boleh melawak, tapi isi kandungan dia tak boleh benda yang bohong. Jadi kita tak boleh buat alasan, pasal apa hang bohong? Aku melawak ya. Tak boleh. Jadi alasan melawak tu tak boleh menghalalkan benda yang apa dia? Haram lah. Jadi tuan-tuan tak boleh buat benda haram dengan alasan melawak. Nak melawak boleh, tapi kena cermat. Jangan bohong. Sebab itu Nabi marah. Siapa yang melawak? Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, celakalah orang yang dia mereka-reka. Dia create sesuatu yang bohong. Liyudhika bihin nas. Nabi kata, celakalah orang yang dia reka satu lawak, dia buat satu lawak, yang mana lawak itu bohong. Tujuan dia apa? Liyudhika bihin nas, supaya orang gelak. Benda tu tak betul. Dia pi reka, dia pi bohong, dia pi menipu, supaya orang jadi gelak. Nabi kata, orang yang macam ni binasa. So kita kena jaga. Kita tak boleh bagi alasan, memang kami ni jenis melawak lok-lak. Hang seorang ya, hang jangan duduk rawik dengan orang lain. Kadang-kadang hak jenis apa? Demam panas terencak ni dia macam tu lah. Kan? Dia jenis suka cakap lok-lak, dia jenis suka cakap kotok, dia duduk bersabit, orang lain pun cakap kotok lok-lak, melawak lok-lak. Dia kata memang kami ikut ni dia jenis melawak lok-lak. Oh, dak. Hang seorang ya. Sebab tu kita kena hati-hati tuan-tuan. Kita tak boleh guna alasan Allah melawak ya. Tak. Melawak pun ada dawabit. Ada dia punya guideline, ada dia punya peraturan dia. Bukan semua benda kita boleh melawak. Benda-benda yang berkaitan dengan agama kita tak boleh melawak. Setengah-setengah buat melawak sembahyang, buat melawak puasa. Sebab itu tuan-tuan tengok, melawak yang berkaitan dengan agama ni, mengolok-olokkan bahan-bahan yang ada kaitan dengan unsur agama, buat lawak tentang sunnah. Contohnya mempermainkan orang yang mungkin berjanggut, mempermainkan orang yang mungkin mengamalkan sunnah. Dia buat sunnah, kita pemain dia, kita buat, jadikan dia bahan lawak. Boleh menggugurkan akidah. Allah Subhanahu wa taala kata, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi. Adakah kamu nak menjadikan Allah itu sebagai bahan lawak, Nabi itu sebagai bahan lawak? Sesiapa yang buat benda-benda yang macam ni, sesungguhnya telah kufur dia. Sebab pada zaman Nabi tu ada sekumpulan orang yang dia jadikan Nabi ni bahan lawak. Sahabat-sahabat ni dia macam main-main lah. Dia kata Nabi ni kaki makan, Nabi ni makan kuat. Jadi berita ni sampai kat Nabi. Nabi tanya, hampa cakap benda tu ke? Dia kata, tak, kami melawak ya Rasulullah. Kami melawak ya, kami bukan nak kata sungguh. Turun ayat, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum bihi tastahzi'un. Adakah dengan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya, kamu hendak menjadikan ia sebagai bahan mainan, gurauan, istihza, olok-olokkan? Jadi tak boleh. Sebab itu hadirin mukminin, orang Islam bila dia bercakap pun ada pilihan perkataan dia, bila dia nak bergurau pun ada dia punya etika dia. Bukan sembrono, kan? Baik, kita tengok sedikit beberapa cara ataupun beberapa dawabit bergurau yang diletakkan di dalam Islam. Yang pertama, macam saya kata tadilah, tidak boleh ada perkara yang mempermain-mainkan agama, yang berkaitan dengan agama. Tak boleh. Tuan-tuan boleh tengok di dalam surah Taubah ayat 65 hingga 66. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, tentang apa yang mereka buat, yakni mereka main-mainkan Nabi tu, mereka jadikan Nabi itu sebagai bahan lelucon. Perkataan yang digunakan lelucon, bahan lawak, bahan gurauan. Tentu mereka akan jawab. Dia berkata apa?
Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami tak maksudkan, kami hanya bergurau, kami tak berkata sungguhlah kami main-main saja. Selalunya orang main-main lah, dia duk cakap dia main-main. Quran kata apa? Quran kata macam saya sebut tadilah, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Adakah kamu nak bergurau, bermain-main dengan Allah, ayat-ayatnya? Pasal itu Al-Quran tak boleh main. Kadang-kadang dia pun main. Dia berkata sesungguhnya kita kena sokong UMNO. Kerana apa? Kerana UMNO disebut di dalam Quran. Wih, kita kata sesakan. Tuan-tuan ada bisa baca ayat sokong UMNO? Hari ni dia main ayat Quran ni. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu mempersendakan ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, dia baca ya ayyuhalladzina amanu. Tak boleh. Ini betul-betul baca ayat Quran jadikan bahan lawak. Sesiapa yang menjadikan ayat tu, walaupun benda ni tuan-tuan, benda main-main, benda berat ni. So dia kata dah, aku saja melawak ya, aku tak banyak lagi benda nak boleh melawak. Benda banyak lagi benda nak boleh melawak. Macam-macam tentang ayat Quran kita contoh. Tuan-tuan bisa dengar riba. Riba ni dia ada dua. Riba fadl. Riba fadl. Riba lebih, bayar lebih. Pinjam 10 bayar 15. Riba yang kedua nasi'ah. Riba fadl, riba nasi'ah. Jenis riba. Di dalam Quran Allah Ta'ala kata innama nasi'u ziyadah. Sesungguhnya an-nasi'ah itu ialah ziyadah, tambahan, riba lah. Riba. Dia duk beratok nak ambil nasi. Ni hak mengaji Arab ni, dia nasi Quran ayat tu innama nasi'u ziyadah. Sesungguhnya nasi, bukan nasi kita ni, nasi'ah. Riba, jenis riba tu. Ziyadah tu tambahan. Dia bawa nasi tu, dia duk baca innama nasi'u ziyadah. Dia dah tolong tambah nasi ya. Tuan faham? Dia agak complicated lah sikit. Pasal kita kena faham perkataan tu. Innama nasi'u ziyadah. Nasi tu bukan nasi kita tu, tapi dia duk pergi pemain ayat tu, dia kata innama nasi'u ziyadah. Ziyadah tu tambah, tolong tambah nasi kat gua. Ayat tu ayat Quran. Tak bolehlah kita pergi ambil ayat tu, kita duk pergi pemain dalam perkataan lawak kita. So ada banyak contoh lah kalau kita nak ambil. Dan lagi buruk, kadang-kadang tuan-tuan, antara perkara yang tak elok kita buat ni, sebahagian orang lelaki-lelaki dia pergi pakai telekung, dia duk pergi buat sembahyang. Ini bukan benda lawak pakai telekung pergi duk sembahyang ni. Benda banyak lagi benda lawak. Kan? Sebab tu kadang-kadang kalau tuan-tuan tengok, cuba tengok orang putih. Kadang-kadang mereka lebih ada adab. Mereka melawak tapi taklah melawak dalam mempermainkan berkaitan dengan agama mereka. Kan? Baik. Berikutnya kita tengok yang kedua. Apabila kita melawak, kita tidak boleh ada sebarang bentuk bahan lawak yang boleh merendah atau menghina mana-mana orang ataupun tubuh badan, sifat fizikal dia, tak boleh. Atau dalam istilah kita guna sekarang ni, body shaming. Menjadikan kekurangan orang. Jadi tak boleh lah tuan-tuan, kalau kawan tu sengau, kita duk pi acan, dia pun duk pi buat sengau. Tak boleh lah. Pasal itu Islam ni tertib, elok. Dia punya cara dia tu komplit, elok lah dia susun tu. Tak boleh kita pi duk buat sengau, kan? Kawan tu memang sengau, kita yang tak sengau ni pun duk pi sengau semua. Pemain dia. Lepas tu yang lain pun duk gelak seronok. Pasal apa? Pasal duk acan dia. Duk pemain dia sengau. Tak boleh benda tu. Lepas tu kadang-kadang
orang yang gemuk kita duk pergi buat jalan gemuk macam dia, tak boleh. Yang ni mempermainkan bentuk tubuh orang, fizikal orang, kan? Tak boleh. Warna kulit orang, kan? Rendah tinggi orang, kira jangan sentuh fizikal. Pasal yang tu ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Ya? Jadi kita tak boleh. Dalilnya dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang selalu tuan-tuan duk baca, janganlah sebahagian daripada kamu merendah-rendahkan orang lain. Supaya apa? Supaya boleh dijadikan bahan ketawa. Pasal tu kadang-kadang yang buat lawak-lawak dalam TV tu kena cermat sikit, kan? Berlakon jadi lelaki, berlakon jadi perempuan, buat orang mengandung, sebenarnya dia lelaki. Tak boleh walaupun dengan alasan bergurau. Yang ni sangat jelas. Matlamat tak menghalalkan cara. Saya punya maksud nak melawak, tak boleh, cara tu salah. Cara tu salah, kan? Sebab itu yang saya sebut kat tuan-tuan tadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, yang mana Nabi SAW kata, celakalah orang yang bercakap lalu dia berbohong, dia reka satu benda untuk manusia bergelak ketawa. Nabi kata celakalah untuk dia, wailul lahu, wailul lahu. Celakalah untuk dia, celakalah untuk dia. Itu yang kedua. Dawabit yang kedua. Dawabit yang ketiga, kaedah yang ataupun peraturan yang ketiga, dia tak boleh melawak dalam keadaan yang boleh menakut-nakutkan orang lain. Jadi dia pergi sembunyi kasut orang, melawak, pergi sembunyi barang orang, kawan tu kecemah lah, sini takut, kan? Tak boleh. Ini berdasarkan kepada suatu hadis daripada Abdul Rahman bin Abi Layla yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang mana Abdul Rahman bin Abi Layla menceritakan bahawa suatu ketika kami para sahabat pernah keluar bermusafir dengan baginda. Lalu ada di kalangan kami seorang lelaki yang tidur. Sebahagian daripada kami ini pergi ambil tali yang ada bersama dengannya, pergi sembunyi. Lalu lelaki tersebut jaga daripada tidur dia, dia cari tali dia. Dia cari tali dia. Dia jadi takut, kecemah. Kita ni duk renggah gelak duk tengok kelaku dia. Kan? Duk gelak, seronok tengok, kan? Dia punya kelakuan dia tu, ketakutan dia tu, kecemasan dia tu, gelabah dia tu menjadi bahan seronok kat kita. Gelak, kan? Sampai kawan tu setengah nyawa, takut, kan? Lalu Nabi SAW tanya, pasal apa ni? Hampa duk gelak pasal apa ni? Lalu dia pun kata, kami tak ada apa melawak dengan dia, ambil tali dia sembunyi, dia duk gelabah, dia duk cari tali dia, tak ada. Lalu Nabi SAW sebut, la yahillu, tidak dihalalkan kepada mana-mana orang Islam membuat suatu perbuatan yang boleh menakut-nakutkan, menyebabkan orang lain rasa takut, walaupun dengan tujuan untuk melawak, kan? Bahkan dalam hadis yang lain ada sahabat yang ambil pergi sembunyi kasut orang, pun Nabi SAW melarang hal itu. Baik. Berikutnya tuan-tuan, apa lagi yang kita dilarang daripada dalam keadaan tak boleh kita nak melawak ni, apabila melawak dalam erti kata membuat sesuatu yang diharamkan. Tak boleh. Benda tu hukum dia haram, tak boleh. Seperti apa? Larangan menyerupai lelaki kepada wanita atau wanita kepada lelaki. Allah melaknat lelaki yang menyerupai wanita atau wanita yang menyerupai lelaki. Tak boleh dilakukan perbuatan tersebut walaupun dengan maksud bergurau. Jadi tak boleh. Benda yang haram tak boleh. Allah Ta'ala haramkan kita minum arak, Allah Ta'ala haramkan kita mendedahkan aurat, Allah Ta'ala haramkan. Benda yang diharamkan, kita tak boleh jadi bahan lawak. Maknanya benda tu tak halal walaupun dengan alasan melawak. Nampak? Okey? Dan kalau kita tengok Nabi pun melawak. Cuba tuan-tuan tengok dalam hadis yang bawah tu. Hadis 266. Hadis 266
daripada An Bakr bin Abdullah, dia kata kana ashabun nabi yatabadahun bitikh fa idza kana al-haqa'iq kanu humur rijal. Sahabat-sahabat Nabi ni mereka bergurau sesama mereka dengan cara melontar buah tembikai. Artinya mereka melawak baling biji tembikai. Tetapi apabila mereka berada di dalam keadaan serius, mereka ialah orang-orang lelaki yang sejati. Jadi sahabat Nabi ni mereka pun melawak balin, buah tembikai. Bahkan tuan-tuan kalau baca dalam hadis, Nabi pernah bergurau dengan isterinya Saudah dengan melumurkan makanan di muka dia. Itu melawak lah, kan? Kan macam kita ambil makanan tu kita letak sikit di muka, kan? Itu cara Nabi SAW melawak, kan? Okey. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat daripada hadis-hadis yang kita baca ni, yang pertama, bolehnya bergurau. Cuma ada dawabit, aturan, peraturan yang digariskan yang kita boleh dan tak boleh buat. Agama ni dia bukanlah ketat sampai kita tak boleh nak buat apa-apa langsung. Pasal itu kalau tuan-tuan tengok dalam hadis, Nabi pernah membenarkan Aisyah melihat orang-orang Habasyi bermain pedang di dalam kawasan masjid. Mereka buat persembahan tarian senjata. Main pedang ni menari. Pedang ni di dalam masjid. Aisyah menonton persembahan itu. Artinya boleh. Kemudian kalau kita tengok di dalam hadis juga, Nabi SAW membenarkan nyanyian. Sebab itu Nabi pernah bertanya. Nabi pernah pergi kenduri kahwin orang-orang Ansar. Nabi tanya dekat Aisyah, kenapa tak ada nyanyian? Sedangkan orang-orang Ansar suka nyanyian, hiburan. Kan? Maka itu menunjukkan bahawa di dalam kehidupan Nabi ini ada ketika Nabi bergurau, ada ketika Nabi berhibur. Bahkan dalam hadis Nabi pernah berlumba lari dengan Aisyah di dalam kehidupan baginda berdua. Aisyah kata ketika awalnya aku kalah, tapi bila di hujung-hujung usia Nabi, kami lawan lari pula, Nabi kalah, aku menang. Sebab Nabi dah mula berisi badan dia, dah mula gemuk sikit. Aisyah kata masa tu lawan, aku menang, kan? Jadi ini kehidupan Nabi SAW. Cuma apa-apa benda pun tuan-tuan, yang terbaiknya ialah pertengahan. Tak bolehlah satu orang duk kira nak melawak. Satu lagi yang tak boleh melawak ni, kalau kita tengoklah hadis ni, yang kita suka buat bagi orang melatah pun tak boleh. Sebab pertama, benda itu merendahkan maruah dia. Kita pipi bagi dia cuek, bagi dia melatah. Pertama, yang tu mungkin penyakit dia. Kadang-kadang orang kita dia cuek sikit ya, dia tu melatah lebih, kan? Yang ni pun sama naik, kan? Orang cuek sikit dia melatah lebih. Tak ada nak tempuh melatah dah, kan? Tak boleh. Lepas tu kita pula duduk seronok, sedangkan benda tu memalukan dia, meletihkan dia, menjadikan maruah dia, menjadikan dia tu sebagai bahan gurauan orang dengan tindakan kita. Apatah lagi bila melawak melatah ni keluar habis perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang buruk yang menyebabkan menjadi satu bahan gurauan kepada orang lain. Kita pergi buat bagi dia melatah, lepas tu orang lain gelak pula dekat dia. Ini satu tindakan yang tak elok dan tak sepatutnya kita ucapkanlah, tak patutnya kita buat. Jadi hadirin mukminin, inilah bab yang kita bahas pada pagi ini, bab al-mizah ataupun al-muzah, bab pada menyatakan tentang gurauan di dalam Islam. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya di dalam kehidupan harian kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.